Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Yang saya kasihi, pensyarah bagi kursus profesionalisme keguruan, kod kursus EDUP 2132, iaitu Puan Salina binti Omar. Dan yang saya kasihi, tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat, rakan-rakan, pendengar-pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Muhammad Nur Ma'ruf bin Abdul Hamid. Pada hari ini, saya ingin mengupas, memberi hujahan, memberi pandangan berkaitan dengan topik etika dan perundangan guru serta hak-hak asasi manusia dalam pendidikan. Isu yang ingin saya ketengahkan pada kali ini ialah berkaitan dengan isu rasuah. Saya ulang semula, isu rasuah. Etika. Apakah dimaksudkan dengan etika? Etika adalah daripada bahasa Greek, ethos ataupun ethos, yang merujuk kepada sifat, karakter, sikap, adab yang menentukan tingkah laku sesuatu golongan. Etika dan perundangan guru. Perundangan guru dia merujuk kepada etika-etika, undang-undang, peraturan-peraturan yang berkait dengan guru serta hak-hak asasi manusia dalam pendidikan. Lagi sekali, saya ulang, isu yang ingin saya ketengahkan pada kali ini adalah berkaitan dengan isu rasuah. Sebelum saya mengupas lebih lanjut, untuk saya berkongsi berkaitan dengan isu rasuah yang berlaku dalam kalangan guru yang berkait dengan etika dan perundangan guru serta hak asasi manusia ni, terutama dalam pendidikan, marilah sama-sama kita tenangkan jiwa, lapangkan minda, tenangkan fikiran dan buka kita punya pemikiran untuk sama-sama kita dengar, kita baca, kita hayati dan kita fahami berkaitan dengan kalam Al-Quranul Karim, surah Al-Baqarah ayat 188. Mari kita sama-sama dengar. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Masya Allah, sungguh sedap alunan suaranya, jelas sekali. Sangat sedap, sangat menusuk jiwa saya untuk sama-sama kita dengar dan kita fahami ayat tersebut. Namun, sebelum saya mengupas lebih lanjut, ayat tadi ayat Al-Quran. Nanti saya akan jelaskan apakah dimaksudkan dengan ayat tersebut. Apa kena-mena ayat tersebut dengan isu yang ingin saya ketengahkan pada hari ini. Jadi, sebelum itu, mari kita tengok satu lagi video yang dia berkait dengan isu kita. Yang ingin saya ketengahkan ini, video isu rasuah. Mari kita tengok dan kita hayati dan kita sama-sama untuk kita fikir dan kita renung. Seorang guru besar wanita mengaku tidak bersalah di Mahkamah Seksyen Alor atas 6 pertuduhan menerima rasuah berjumlah RM6,837 pada 2014 dan 2015. Nurlida Selamat, 56, membuat pengakuan itu selepas tuduhan dibacakan di hadapan Hakim Murtazadi Amran. Mengikut pertuduhan pertama, Nurlida didakwa menerima RM450 dengan tiada balasan daripada awang kecil bakar yang diketahui ada perhubungan dengan kerja rasminya. Bagi pertuduhan kedua dan ketiga pula, Nurlida dituduh melakukan perbuatan sama dengan menerima wang RM214 dan RM1,745 daripada lelaki sama. Bagi tiga lagi pertuduhan, tertuduh didakwa menerima cek berjumlah RM4,428 daripada awang kecil yang dia mengetahui ada perhubungan dengan kerja rasminya. Mahkamah membenarkan Nurlida diikat jamin RM3,000 dengan seorang penjamin untuk setiap pertuduhan. Seorang guru
besar dan 2 guru kanan di Klang ditahan reman 3 hari bermula hari ini. Ia bagi membantu siasatan kes rasuah untuk menyokong permohonan pertukaran sekolah seorang guru lain. Kesemua mereka ditahan oleh Pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Selangor di sebuah restoran di Pelabuhan Klang jam 3.20 petang semalam. Suspek terdiri daripada seorang guru besar sekolah rendah berusia 52 tahun dan 2 guru kanan masing-masing berusia 41 dan 35 tahun. Selain itu, wang tunai RM5,000 turut disita. Keputusan reman itu dibuat oleh penolong pendaftar Mahkamah Rendah Klang, Azimah Muhammad Yusof. Kenderaan SPRM tiba di perkarangan Mahkamah Session Klang pada jam 9.45 pagi dan keluar 15 minit kemudian menuju ke pejabat SPRM Klang. Kes disiasat di bawah Seksyen 16 dan 17 kurungan A Akta SPRM 2009. Daripada video tadi, agak-agak apa yang dapat kita kupaskan? Kan? Soal guru dan juga rasuah. Rasuah yang diamalkan dalam kalangan guru. Subhanallah. Satu isu yang sangat besar. Kerana apa? Ia bukan sahaja memberi kesan terhadap dirinya semata-mata. Tetapi ia akan memberi kesan terhadap apa pandangan masyarakat. Kan? Bagaimana pula kalau sekiranya dia adalah guru. Bagi ilmu kepada anak murid. Pula tu ada juga tajuk berkaitan dengan pengharaman rasuah. Kita sampaikan ilmu, tapi dalam pada sama, isu ini ada berlaku dalam kalangan guru. Agak-agak apa yang murid akan fikir, kita cerita dan kemudian tiba-tiba orang yang cerita itu yang mengamalkan. Astaghfirullahalazim. Sama-sama kita renung. Okey, jadi kita masuk kepada tajuk. Etika dan perundangan guru serta hak-hak asasi manusia dalam pendidikan. Lagi sekali saya like, isu yang ingin kita tengahkan iaitu isu rasuah. Sebelum itu, kita tengok sama-sama. Tadi kita dah tengok dekat video. Hari ni kita tengok dekat paparan akhbar. Ataupun dekat laman sesawang yang berkait dengan berita. Esro Awani telah melaporkan 18 Mei 2022 yang menyatakan tajuknya Guru Wanita hadapi 2 pertuduhan rasuah berkaitan pembelian alat sukan. Utusan Malaysia melaporkan pada 22 Disember 2022. Tahun ini 2023. Berita ini 2022. Rasuah RM164,800. Guru besar sekolah agama mengaku tidak bersalah. Kita fikir, kita renung, kita sama-sama kita fikir. Seorang guru berkait dengan rasuah. Rasuah berkait dengan guru. Seterusnya kita tengok. Berita harian 11 Januari 2022. Rasuah. Guru besar dipenjara 3 bulan. Denda RM20,000. Berita harian. Okey, 2022 juga. Esro Awani lagi melaporkan pada 21 Mac 2022. Guru besar mengaku tidak bersalah beri kontrak alat bantu mengajar pada isteri adik lelaki. Tuan-tuan puan-puan mata Allah Subhanahu Wa Taala. Isu rasuah ini ada juga berlaku, tidak hanya semata-mata berlaku dalam kalangan masyarakat, tetapi ada juga berlaku dalam kalangan guru. Bagaimana sekiranya guru sendiri melakukan amalan rasuah dan pasti kesannya juga besar. Kan, tidak terhadap dirinya, malahan terhadap penjawat awam, jawatannya, keluarganya, persepsi masyarakat, anak-anaknya, harta-hartanya. Dia akan memberi kesan sebenarnya. Tapi sebab itulah saya nak kupaskan berkaitan dengan isu rasuah yang berlaku dalam kalangan guru ini untuk sama-sama kita hayati dan kita fahami. Dan kita tengok apakah perkara yang berkait dengan isu rasuah dan juga guru. Kita tengok apakah dimaksudkan dengan rasuah. Kan seperti mana saya jelaskan tadi, sebelum saya kupas lebih lanjut, kita kenal pasti dulu isu-isu rasuah yang berlaku dalam kalangan guru
dan juga dalam kalangan guru. Jadi, apa itu rasuah? Okey, Ibnu Katsir menyatakan ar-rasuah itu adalah ar-rishwah, iaitu sesuatu yang menghubungkan kepada keperluan hajat dengan cara pujukan. Rasuah dari sudut kefahaman berdasarkan kenyataan ini, kita dapat fahami rasuah ini berkait dengan sesuatu yang dia mempunyai kaitan dengan keperluannya dengan cara-cara tertentu. Antara kat sini iaitu cara pujukan. Umpama macam ada rayuan, macam ada pihak A dengan pihak B, ada sesuatu hajat, ada sesuatu keperluan melalui cara pujukan. Dan seterusnya, Syed Hussein Al-Attas menyatakan rasuah merupakan penyalahgunaan kepercayaan untuk kepentingan peribadi. Berdasarkan daripada kenyataan ini, kita dapat tengok rasuah ini seolah-olah macam ada objektif tertentu untuk kepentingan peribadi. Contohlah kan, macam jawatan ke apa-apa. Contoh, aku rasa aku nak benda ni lah. Macam mana aku nak dapat cara ni dengan cara yang mudah? Macam mana aku nak dapat benda ni dengan cara yang mudah? Jadi seolah-olah macam ada penyalahgunaan dan juga macam ada cara tertentu yang mempunyai kesalahan dan seterusnya macam ada kepentingan tertentu. Itulah yang dimaksudkan dengan rasuah. Ada benda sesuatu, inginkan sesuatu, keperluan sesuatu keperluan melalui cara-cara tertentu yang mempunyai kepentingan-kepentingan tertentu. Okey. Seterusnya kita tengok. Okey, definisi rasuah, penerimaan atau pemberian suapan sebagai upah atau dorongan untuk diri seseorang kerana melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang berkaitan dengan tugas rasminya. Okey. Kalau kita tengok bahawa Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009 menyatakan rasuah disebut sebagai suapan. Rasuah dibentuk sebagai suatu bentuk suapan. Okey. Ada pemberi, ada penerima. Kan? Dia nak beri suapan tertentu dari pemberi kepada penerima seolah-olah macam upah. Kau tolong aku, nanti aku berikan sesuatu. Yang berkait dengan tugas rasminya. Contohlah, tak kiralah ada jawatan-jawatan tertentu ataupun ada kepentingan-kepentingan tertentu yang ingin diperolehi, maka dia akan beri suapan. Kan? Jadi kat situ kita ada pemberi, ada penerima, ada suapan, ada cara-cara tertentu, ada mempunyai elemen-elemen kepentingan-kepentingan tertentu. Contoh kat sini berkait dengan tugas rasminya, sama ada yang melakukan ataupun tidak melakukan sesuatu perkara tersebut. Walaupun tak ada kena-mena dengan tugas rasminya, tetapi dia ada kepentingan-kepentingan tertentu. Dalil berkaitan dengan rasuah. Surah Al-Baqarah ayat 188. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. صدق الله العظيم. Surah Al-Baqarah ayat 188. Maksudnya, dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah. Dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu, iaitu memberi rasuah kepada hakim-hakim kerana hendak memakan atau mengambil sebahagian daripada harta manusia dengan berbuat dosa. Padahal kamu mengetahui, iaitu tahu akan salahnya. Surah Al-Baqarah ayat 188. Dalil lain berkaitan dengan, tadi kita dah tengok Al-Quran. Jadi hari ni kita nak tengok pula berkaitan dengan sumber kedua kita yang kukuh, iaitu yang perlu dijadikan rujukan, iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita tengok dulu bagaimana pandangan rasuah dari sudut sunnah.
Okey, dalil berkaitan rasuah. Sayyidina Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu meriwayatkan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashiya wal murtashi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi rasuah dan penerima rasuah. Hadis riwayat Abu Daud At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Hadis daripada Thauban radhiyallahu anhu. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashiya wal murtashiya wal ra'isha ya'ni alladhi yamshi bainahuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi rasuah, penerima rasuah dan perantara yang bersifat penghubung antara kedua-duanya. Riwayat Ahmad dan At-Tabrani. Berkaitan dengan dalil-dalil tadi, dalil Al-Quran dan juga dalil As-Sunnah. Banyak informasi, banyak maklumat, banyak pengetahuan yang kita dapat. Pertama sekali kita tengok dalam Islam sendiri bahawa pengamalan rasuah adalah haram. H-A-R-A-M. Haram. Rasuah adalah haram dilakukan. Sama ada dalam keadaan apa sekalipun. Yang penting sekiranya ada perkara yang berkait dengan rasuah, suapan, ada kepentingan, ada perlunya melakukan sesuatu untuk kepentingan tertentu, untuk kepentingan peribadinya, maka kat situ dalam Islam sendiri telah menyatakan bahawa rasuah itu adalah haram. Lagi sekali saya highlight, rasuah itu adalah haram. Rasuah dalam Islam ni kita bagi satu pada seseorang untuk mengambil hak orang lain. Kita nak dapatkan hak orang lain, kita bagi satu benda pada orang tu, akhirnya hak orang lain dapat pada kita. Hak orang lain dapat pada kita, itu dianggap rasuah. Itu dianggap rasuah, ya. Apakah hukumnya? Haram. Rasulullah SAW sebut ar-rasyu wal murtashi kilahuma finnar. Orang yang bagi rasuah, orang yang terima rasuah, dua-dua masuk neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dua-dua masuk neraka Allah. Jadi, mari kita sama-sama kita tengok video ini yang berkait dengan kita punya isu. Mari kita tengok. Mari saya belanja. Janji awak semua pilih saya sebagai pengerusi mesyuarat malam ni. Mael, ini rasuah namanya. Kami tak nak rasuah. Kami nak makan rezeki yang halal. Alah, ini bukan rasuah. Saya belanja makan je. Jika niat kamu nak mendapatkan sokongan atau undi kami untuk kamu dapat jawatan tu, rasuah lah namanya tu. Kami yang terima pun dianggap salah di sisi undang-undang. Alas, berapa sen sangatlah nasi lemak tu? Sikit atau tinggi nilai rasuah tu tak penting, Mael. Macam mana tu Pak Abu? Bayangkan, kerana rasuah, senjata api, dadah, pengganas, semuanya boleh masuk ke dalam negara ni. Siapa yang terima bahananya? Kita semualah. Rasuah adalah penjenayah. Anda boleh lakukan perubahan. Perangi rasuah. Seterusnya, saya nak kupas apakah jenis-jenis rasuah. Apakah perkara-perkara yang kadang-kadang ia berkait dengan rasuah ni. Okey, jenis-jenis rasuah ni merangkumi pertama sekali adalah melalui wang, bonus, hadiah, undi, perkhidmatan, jawatan, diskaun bonus, tawaran. Inilah antara jenis-jenis rasuah. Contohnya macam wang, kan ada kepentingan tertentu. Contohnya pemberi memberi sejumlah wang kepada penerima untuk melakukan sesuatu. Tapi dia dalam masyarakat ada kepentingan lah. Si Fulan, tolong aku boleh? Tolong aku boleh? Tolong apa tu? Aku nak sangatlah benda ni. Tapi kau jangan beritahu siapa-siapa. Okey, kalau kau buat benda ni, aku bagi sejumlah wang 20,000. Contohnya lah. Itu berkait dengan wang. Bonus kan. Okey, kau tolong aku, maka aku akan up lagi bonus kau. Yang penting kau kena berjaya. Pastikan berjaya ni, nanti kalau dapat je apa yang aku nak, aku akan bagi kau bonus. Kadang-kadang boleh jadi berbentuk hadiah.
Kan seperti mana kita tengok tadi kan. Suapan sama ada sebenarnya kita nak bagi hadiah tapi seolah-olah macam ada kepentingan tertentu yang berkait dengan rasuah. Undi kan contohnya okey, nanti aku belanja kau nasi lemak ni, jangan lupa malam ni undi aku sebagai pengerusi. Contohnya lah. Itu berkaitan dengan undi, perkhidmatan, jawatan. Okey, aku bagi kau 50,000 supaya nanti kau bagi aku jawatan sebagai CEO syarikat A. Contohnya, bagi jumlah wang untuk ada jawatan tertentu demi kepentingan peribadi. Ada juga berbentuk diskaun bonus. Dan juga ada juga berbentuk tawaran. Inilah antara jenis-jenis rasuah lah. Kalau kita tengok ni, secara rumusannya jenis-jenis rasuah boleh jadi melalui wang, bonus, hadiah, undi, perkhidmatan, jawatan, diskaun bonus dan juga tawaran. Ini perkara-perkara yang berkait dengan rasuah. Jadi, kita tengok pula dari sudut tadi kita dah tahu berkaitan dengan rasuah tadi kan. Jenis-jenis rasuah. Jadi apa kena mengena dengan penjawat awam? Ada peraturan ke? Ada ke dalam undang-undang? Ada ke dalam etika? Jadi saya nak jelaskan kat sini iaitu peraturan-peraturan pegawai awam. Kelakuan dan tata tertib 1993. Dia berkaitlah pegawai awam kan? Guru pun pegawai awam. Okey. Perkara 4-2. Dia berkait dengan membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan persendiriannya. Perkara 4-2(C)(2) berkelakuan yang menimbulkan syak yang munasabah yang dia telah menggunakan kedudukan awamnya bagi faedahnya sendiri. Perkara 8(1)(A). Seseorang pegawai awam tidak boleh memberi atau menerima apa-apa jua hadiah jika penerimaan atau pemberian itu mempunyai kaitan dengan pelaksanaan tugas pegawai tersebut. Kita tengok ada juga peraturan-peraturan sebenarnya yang berkait dengan tugas, yang berkait dengan jawatan, terutama pegawai awam lah. Jadi kita buka kat sini guru-guru pun pegawai awam pendidikan. Pegawai awam dari dalam sektor pendidikan. Guru kan. Dia berkaitlah. Pertama sekali, guru tu tak boleh memberi atau menerima apa-apa jua hadiah jika penerimaan atau pemberian itu mempunyai kaitan dengan pelaksanaan tugas pegawai tersebut. Ataupun guru, dia tidak boleh melakukan sesuatu yang boleh menimbulkan syak. Seolah-olah macam guru tu telah menggunakan kedudukannya sebagai seorang guru untuk memperoleh sesuatu dan mempunyai kepentingan tertentu untuk dirinya sendiri. Dan juga seorang guru, dia tidak boleh membelakangkan tugas awamnya demi kepentingan persendiriannya. Inilah perkara yang berkait dengan ada juga peraturan-peraturan pegawai awam kelakuan dan tata tertib 1963 berkaitan dengan isu kita, iaitu berkaitan dengan isu rasuah. Tadi kita dah tengok berkaitan dengan peraturan-peraturan pegawai awam. Jadi kita nak tengok pula berkaitan dengan ada ke akta rasuah ni? Ada ke? Pastinya ada. Apabila ada isu, apabila ada masalah, mesti ada undang-undang, mesti ada akta, mesti ada tindakan. Itu sangat berkait. Pertama sekali, Akta 694, Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah 2009. Menyatakan Seksyen 16(A) dan 17(A) Akta SPRM 2009. Dia ada menyatakan meminta dan menerima rasuah. Seksyen 23 Akta SPRM 2009 menyatakan kesalahan salah guna kuasa atau kedudukan oleh pegawai awam. Seksyen 17(B) Akta SPRM 2009 menyatakan menawar dan memberi rasuah. Akta-akta ini dinyatakan dalam Akta SPRM Seksyen Akta SPRM 2009. Jadi kat sini kita tengok ada akta. Rasuah ni ada akta. Memberi ke, meminta ke, menerima ke,
Ada aktanya. Okey? Mahkamah Session di Kuantan menjatuhkan hukuman penjara 3 bulan dan denda RM20,000 ke atas seorang guru besar selepas tertuduh mengaku bersalah atas 2 pertuduhan melantik syarikat milik isterinya dalam urusan berkaitan sukan perahu layar kira-kira 8 tahun lepas. Hakim Dato' Ahmad Zamzani Muhammad Zain turut memerintahkan tertuduh Khairul Azizi Abdul Aziz 55 tahun dihukum penjara tambahan selama 12 bulan jika tertuduh yang beralamat di Pulau Tioman Rompin gagal menjelaskan denda tersebut. Khairul Azizi didakwa melakukan kesalahan itu semasa berkhidmat sebagai guru penolong kanan co-kurikulum di Sekolah Kebangsaan Cerating di Kuantan dengan mencadangkan syarikat milik isterinya, Su Azizi Enterprise, kepada guru besar sekolah tersebut bagi urusan bayaran pesanan sekolah. Ia melibatkan bayaran berkaitan peruntukan perahu layar bagi latihan Majlis Sukan Sekolah Pahang MSSP bernilai RM1,200 pada 19 Mac 2014 dan bayaran RM700 bagi program perahu layar anjuran Kementerian Pendidikan pada 15 Disember 2014. Tengok video tadi. Apa pandangan anda terhadap video tadi? Masih lagi berlaku je isu ni. Okey, seterusnya. Ayo sama-sama kita tengok. Akibat daripada melakukan kesalahan rasuah. Okey. Sekiranya seseorang itu melakukan rasuah, apa kesannya? Apa akibatnya? Kita tengok berpandukan kepada Akta 694, Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah. Mana-mana individu yang terlibat dalam sebarang pertuduhan rasuah dan disabitkan bersalah boleh dikenakan hukuman denda tidak kurang daripada 5 kali ganda atau jumlah nilai suapan dan penjara tidak melebihi 20 tahun. Kita tengok. Apa kesannya kalau kita melakukan rasuah? Hukuman yang kita kena terima adalah kita kena denda 5 kali ganda daripada jumlah nilai suapan tersebut. Contoh kalau kita beri rasuah 1,000, maka kita kena hukuman denda 5,000. Kalau 20,000, 100,000. Kalau 100,000, 500,000. Banyak tu. Macam tak berbala pula kan kalau kita buat rasuah. Rasa macam tak berbala sebab kalau kita melakukan rasuah dan disabitkan hukuman, maka kita kena denda tidak kurang daripada 5 kali ganda atau jumlah nilai suapan. Maksudnya tidak kurang, maksudnya dia lebih. Boleh jadi 6, 7. Dan juga boleh dikenakan hukuman denda penjara tidak melebihi 20 tahun. Lama tu. Banyak besar kesannya ni kalau kita melakukan rasuah. Okey, baiklah. Tadi kita dah tengok akibat dan kemudian kita dah tengok video tadi berkaitan dengan isu rasuah dalam kalangan guru masih diamalkan dan ada denda-dendanya. Kita tengok tadi dah juga peraturan dan kemudian akta dan kemudian kita dah tengok juga berkaitan dengan akibat. Apa hukuman denda yang akan diterima. Jadi kita kena tengok balik. Apakah punca? Apakah faktor? Apakah punca pengamalan rasuah yang berlaku dalam kalangan guru terutamanya? Okey, apakah faktornya? Apakah puncanya? Yang pertama kita tengok perbelanjaan melebihi pendapatan yang diperolehi. Ini antara puncanya. Kita ni belanja beli gaji cuma berapa tapi keretanya mahal. Motornya pun mahal. Gaji nilai harga motor dan juga kereta tu melebihi pendapatan yang diperolehi. Kan? Orang kata biarlah kita berbelanja tu mengikut keperluan. Bukan ikut kemahuan. Itu yang penting tu. Itu keyword tu. Belanja ikut keperluan. Jangan ikut kemahuan. Kalau kita ikut kemahuan, dia akan memberi kesalah. Kan? Antara puncanya itulah. Kalau bila kita mahu nak ni, nak kereta ni, nak kereta mahal, nak kereta yang 1 juta, nak motor yang beratus-ratus ribu. Jadi kadang-kadang macam mana nak dapat ni? Mahal ni. Buatlah rasuah. Ambillah rasuah. Senang sikit. Nanti cepat kaya.
dapat kereta mahal. Contoh saja. Jadi punca pertama adalah perbelanjaan melebihi pendapatan yang diperolehi. Dan kemudian kos sara hidup tinggi. Ini kita mesti nafikan. Harga barang naik kan. Kadang-kadang kita rasa macam terdesak, kita buat rasuah. Ini antara punca-punca inilah. Dan kemudian kelemahan dan pentadbiran. Ini maksudnya kelemahan dalam pentadbiran. Boleh jadi tak ada siapa yang menilai guru tersebut. Tak ada siapa yang sentiasa mengawasi guru tersebut. Sehingga kan guru rasa, aku buat ni tak ada siapa tahu pun. Tak ada siapa yang bertanya, macam mana kau dapat kereta mahal ni? Sedangkan gaji kau kan cuma 3,000 saja. Macam mana kau boleh dapat kereta sampai 300,000, 500,000 ni? Jadi apabila tak ada orang yang tanya, maka kat situ pentadbiran pun tengok macam-macam kaya budak ni. Tak ada siapa yang siasat ke, tak ada siapa yang kenal pasti ke, tak ada siapa yang awasi. Maka kat situlah berlakunya antara punca pengamalan rasuah dalam kalangan guru adalah disebabkan oleh kelemahan dalam pentadbiran. Tak ada yang menilai, tak ada yang mengawasi. Dan seterusnya punca lain berlakunya rasuah adalah beban hutang. Apabila kereta dah mahal, rumah dah mahal, tanah dah mahal, motor dah mahal, maka bertimbun-timbunlah hutang yang perlu dibayar. Terutama dalam kalangan guru. Apabila beban hutang berlaku, maka guru pun mengambil inisiatif untuk menerima rasuah. Jadi itu sangat bahayalah. Ini ada punca pengamalan rasuah iaitu beban hutang. Punca lain iaitu beranggapan tiada siapa yang akan tahu. Inilah guru A tu dia anggap, alah aku buat ni bukan siapa tahu pun. Yang tahu cuma aku dengan pemberi rasuah je. Dan kalau aku dapat 100,000 pun, kalau aku tak cerita dengan orang lain pun, orang lain tak tahu. Jadi dia anggap begitu. Tapi kena hati-hati. Orang kata sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jul. Mula-mula memang tak tahu. Tapi kalau dah orang lain tahu, keluarganya tahu, ia akan beri kesan juga pada masa akan datang. Jadi kena hati-hati. Inilah punca-punca berlakunya pengamalan rasuah dalam kalangan guru. Jadi sebelum saya meneruskan pengupasan berkaitan dengan isu rasuah ini, tadi kita dah tengok kan punca. Kita dah tengok ada akta, kita ada peraturan, kita ada akibat dan seterusnya kita ada punca. Jadi sebelum saya mengupas lebih lanjut, mari sama-sama kita tengok video ini. Hey. Dah tengok video tadi? Apa pandangan anda? Dan seterusnya. Sama-sama kita fikir. Dan seterusnya. Saya nak kupas berkaitan dengan kesan. Tadi kita nak tengok punca. Kita tengok tadi kan, kita dah tengok punca. Ini apa kesannya? Apa kesan daripada melakukan rasuah? Pertama sekali, kesan daripada melakukan rasuah boleh menghancurkan keadilan dalam sesebuah negara. Kerana ekonomi negara akan berlangsung dengan baik, ekonomi pembangunan negara akan semakin maju apabila tiada unsur-unsur rasuah. Okay. Yang kedua, melahirkan masyarakat yang tiada kemahiran. Inilah puncanya. Apabila orang fikir tak ada kemahiran tak apa, yang penting ada duit. Nanti kalau aku bagi si Fulan ni, aku dapat jawatan ni. Seolah-olah dia dapat jawatan tu bukan bergantung apa yang dia miliki. Jadi kesannya apa? Dia akan melahirkan masyarakat yang tiada kemahiran. Dia cuma ada kekayaan semata-mata. Tapi tak ada kemahiran. Muncul masyarakat yang pentingkan diri sendiri. Inilah
kesannya. Bila nanti dah banyak duit, dia tak fikir dah pasal orang lain. Jadi itu yang memberi kesan buruk sebenarnya terhadap dirinya sendiri. Ada sifat pentingkan diri sendiri. Seterusnya, menatijahkan hasil kerja yang buruk. Apabila satu jawatan itu diperolehi tidak bergantung kepada kemahiran dan juga tidak bergantung kepada keperluan, kesannya apa? Kesannya dia akan dapat satu kerja yang mana hasil daripada kerja tersebut dia tak menghasilkan satu benda yang positif, malahan negatif. Hasil kerja yang buruk. Dan seterusnya, kos pengurusan akan meningkat. Pengurusan pentadbiran menjadi lambat dan kucar kacir. Muncul orang jahat yang bertambah jahat. Dahlah pemberi rasuah tu jahat. Penerima rasuah pun jahat. Nanti penerima rasuah pun bagi perkara yang jahat kepada orang yang jahat. Maka bertambah-tambahlah jahatnya. Dan seterusnya, menyebabkan pembahagian kekayaan yang tidak seimbang. Banyak kesannya sebenarnya kalau kita tengok apabila melakukan rasuah itu. Bagaimana pula dengan kalangan guru? Kesannya tetap sama. Guru adalah untuk melahirkan murid yang berkualiti. Tapi apabila guru sendiri melakukan rasuah, adakah kemenjadian murid itu akan terhasil? Mesti murid akan terfikir, alah, nak bagi aku pengetahuan yang kreatif. Tapi guru-gurunya kaya melalui cara yang salah. Kalau gitu baik aku ambil rasuah je. Tak perlu pun bijak pandai. Ia akan memberi kesan. Apabila guru, dia akan beri kesan terhadap persepsi murid terhadap guru. Bila bagi guru tersebut melakukan amalan rasuah. Itu persepsi murid. Bagaimana pula persepsi masyarakat? Adalah masyarakat ibu bapa hantar murid tu ke sekolah. Tapi guru itu melakukan rasuah. Dah, dia akan menjadi kucar kacir lah nanti matlamat pendidikan. Jadi kita dah tengok tadi kan, punca dan seterusnya kesan dan seterusnya akibat. Jadi kita nak tengok kat sini bagaimana cara kita nak atasi rasuah ini. Apa alternatif, apa inisiatif yang terbaik untuk kita laksanakan bagi kita untuk mengatasi rasuah ini. Yang pertama, pemantauan daripada pihak berautoriti dari semasa ke semasa. Jadi pihak-pihak berautoriti contohnya pihak SPRM ataupun kalau dalam sektor pendidikan, kalau pengurus pentadbir sekolah lah, guru besar ataupun JPK 1 ke ataupun nazir ke, pegawai pendidikan ke, turun ke sekolah itu untuk kenal pasti. Kan mungkin guru-guru ni tiba-tiba gaji tak seberapa tapi keretanya mahal. Awasi, turun padang, buat pemantauan. Dan seterusnya, cara mengatasi rasuah adalah kesedaran diri untuk berbelanja mengikut keperluan. Ini saya jelaskan tadi. Kita kena sedar diri bahawa kita kena berbelanja ikut keperluan. Bukan hanya ikut kemahuan semata-mata. Dan seterusnya, perlunya untuk melapor jika terdapat keraguan mengenai penyelewengan dalam menjalankan tugas. Okey, sekiranya kita dapati bahawa ada guru A ni seolah-olah macam ada sesuatu macam tak kena je dia ni. Laksanakan tugas rasa macam tak seberapa. Tapi banyak pula duitnya. Jadi kita kena buat laporan sekiranya terdapat keraguan. Perlunya memperkukuhkan etika, nilai etika dalam diri individu dan sekeliling. Ada perlunya lah. Contoh macam pendidikan, dalam sektor pendidikan, pihak KPM ataupun pihak pejabat pendidikan sendiri kena buat kursus berkaitan dengan bengkel ke, kursus ke, PLC sendiri pun. Komuniti tu penting untuk kita terapkan nilai etika kita, untuk kita recap, untuk kita wujudkan balik semangat. Apakah peraturan-peraturan yang berkait dengan guru, apakah etika-etika guru, kerana ia sangat berkait dengan terutamanya accountability guru. Sepatutnya kita tahu accountability guru merangkumi diri sendiri, sekolah, masyarakat, negara, kan. Itulah tanggungjawab guru. Dia kena fikir. Guru kena tahu. Jadi melalui macam mana kita nak bagi pengetahuan kepada guru, maka perlunya ada kursus, ada bengkel, adanya program-program yang bertujuan untuk memperkukuhkan etika nilai dalam diri individu dan sekeliling.
Seterusnya marilah sama-sama kita tengok video lagi berkaitan dengan isu kita. Semua orang kerja kuat untuk mencari rezeki. Betul-betul. Tapi ada banyak dugaan. Ish. Rasuah. Upin, laporkan. Hello, SPRM. Jauhi rasuah untuk rezeki yang barakah. Betul. Bersihkan hati. Muliakan jiwa. Makan makanan dari rezeki yang diberkati. Malaysia makmur tanpa rasuah. Cara rumusannya, saya telah jelaskan berkaitan dengan mula-mula tadi, apakah dimaksudkan dengan rasuah dan kemudian dalil rasuah dan seterusnya apakah etika dan seterusnya apakah peraturan-peraturan yang berkait dengan pegawai awam dan guru kan pegawai awam dan seterusnya. Saya juga telah jelaskan berkaitan dengan adanya akta-akta berkait dengan isu kita iaitu isu rasuah. Kan seperti yang saya telah jelaskan tadi melalui section Akta SPRM 2009. Dan seterusnya saya juga telah jelaskan punca-punca berlakunya. Dan apabila ada punca, mesti ada kesannya. Ada hukuman dendanya tadi kan. Kita tengok kalau sekiranya seseorang itu melakukan amalan rasuah, maka dia punya hukuman dendanya perlu membayar denda tidak lebih kurang dalam 5 kali ganda nilai suapan ataupun dipenjara tidak melebihi 20 tahun tadi kan. Itu akibatnya kalau kita amalkan rasuah. Dan kita dah tengok tadi apakah faktor dan apa kesannya. Kesan-kesanan tadi sangatlah banyak kan. Cuba kita bayangkan kalau sekiranya guru sendiri melakukan rasuah. Mari kita fikir. Guru sendiri melakukan rasuah. Apa kesannya? Bukan hanya sekadar kesannya kepada dirinya semata-mata, malahan dia akan memberi kesan apabila ada keluarga, harta-hartanya, persepsi pelajar, persepsi masyarakat. Bagaimana kesannya pada masa akan datang? Dia akan beri kesan yang negatif lah terutamanya kepada dirinya. Kerana rasuah ni, dia tidak hanya memberi kesan terhadap dirinya semata-mata, tapi akan beri kesan kepada orang lain. Tiga contoh. Sekolah A, terdapat gurunya melakukan rasuah. Bagaimana ibu bapa, aku nak hantar anak aku kat sekolah A ni. Gurunya kan pernah masuk berita sebab buat rasuah. Jadi kat situ, dia akan beri kesan lah sebenarnya. Terutamanya kesan buruk. Jadi, tadi saya jelaskan kesan dan kemudian bagaimana cara kita nak atasi. Tadi saya jelaskan kan banyak tadi ada beberapa tadi cara-cara kita nak atasi, nak tangani isu rasuah ini. Terutamanya dalam kalangan guru. Pertama sekali adalah kesedaran diri. Dan kemudian perlunya pemantauan daripada pihak berautoriti. Dan kemudian pihak-pihak tertentu terutamanya KPM ataupun pejabat pendidikan perlu laksanakan kursus. Untuk apa? Untuk memperkukuhkan, mempertingkatkan nilai-nilai etika dalam diri individu dan juga sekeliling. Jadi, kesimpulannya, kalau kita tengok keseluruhannya, rasuah ni sebenarnya tidak memberikan kepentingan apa-apa pun. Walaupun dia cuma fikir, nanti kalau aku buat sesuatu ni, aku akan jadi kaya. Tapi sebenarnya rasuah ini dia akan memberi kesan yang negatif, bukan positif. Dia memberi kesan yang sangat-sangat negatif. Jadi, ukur baju pada badan sendiri, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Berbelanjalah mengikut keperluan, bukan ikut kemahuan. Jadi, sebelum saya mengakhiri saya punya perbahasan ini, marilah sama-sama saya akhiri dengan video ayat Al-Quranul Karim. Okay? Untuk sama-sama kita hayati dan kita fahami kembali berkaitan dengan isu kita ini. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Jadi kesimpulannya sekian saja daripada saya. Mari sama-sama kita fikir, mari sama-sama kita renung. Rasuah itu adalah haram. Jangan sama sekali terutamanya guru
melakukan rasuah. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.